Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness. Okay guys, sekarang ni Hisham bersama dengan salah seorang jurulatih untuk KB Berjaya Park. So Encik Nazri Wahab. Yes. Teman coach lah coach. Okey. Coach sihat coach? Alhamdulillah sihat. Okay, coach, saya nampak ramai budak-budak training hari ni. Saya tanya first, macam mana coach boleh terlibat untuk melatih kelab KB Berjaya Park? Okey, firstly terima kasihlah kepada Harimau Melaya punya ni sebab datang ke kelab kami lah. Okey, penglibatan saya dekat sini sebenarnya saya dah hampir 10 tahun dah dengan grassroots punya ni. Sebelum ni saya dengan 2 kelab yang lain. So bila kelab yang kedua tu bukan gulung tikar lah tapi owner dia berpindah balik kampung. So saya fikir saya tak nak involve lagi sebab penat kan benda ni Sabtu Ahad. Tu saya nak concentrate ke anak saya. Tapi sebabkan kita punya pengasas ni Encik Hisham ni kawan sekolah saya. Oh, okey. So dia tahu yang saya dah kira tak ada buat apa-apa. So dia contact saya lah. Dia kata jomlah tolong dia apa semua. Tapi sebab kita ni dah memang kaki bola kan, memang tak boleh lah buat apa-apa. So itu yang first saya datang ke sini lah. Sejak tahun bila tu tuan menyertai? Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun okey. Saya tahu, saya dapat tahu juga tuan melatih under 13 ke atas lah. 13 ke atas okey. Saya nak tanya cabaran dia tuan apa? Melatih maybe untuk melatih budak-budak bawah 12 maybe lain. Macam mana cabaran dia? Cabaran dia sebab kita dekat sini kita open. Siapa-siapa yang berminat nak datang. So latar belakang dia berbeza. Ada yang sebab budak ni ada 2-3 karakter. Satu yang memang gifted. Itu senang. Kita just polish dia ni. Yang keduanya yang budak dia tak tahu apa tapi dia minat. So kita nak kena ajar dia juga. Yang ketiga ni budak yang orang kata som-som kuku lah. So itu antara cabarannya. Kemudian nak kena sabarlah dengan budak-budak ni kan. Kalau anak sendiri tu orang kata senang sikit ni sebab anak orang. Tapi dalam masa yang sama kita bertegas jugalah. Bukan untuk apa, just untuk bagi dia tahu. Nak main bola, ini cara dia. Kalau you nak, bukan kata bola saja. Bersukan ni kena disiplin. Even saya selalu terapkan dekat budak-budak. Benda ni saya kata saya tak boleh nak buatkan kalau dalam satu tim 11 orang, saya tak boleh jadikan 11 orang ni yang terbaik. Maksudnya yang boleh ni, kalau awak bagus semua, awak tak duduk sini. Mungkin awak dah pergi AMD. Tapi at least kita nak orang kata hasilkan orang kata zaman sekarang ni orang cakap modal insan. Lebih kurang macam itulah sebab bila bersukan ni disiplin betul kena bagus. Kalau disiplin tak bagus, you bagus macam mana pun main, mungkin you tak pergi ke mana lah. So itu yang kita terapkan kat sini. Macam itulah kita bagi dia peluang untuk keluarkan potensi yang dia ada. Okay, macam tuan sendiri, macam coach sendiri pernah tak bawa budak-budak ni pergi tournament? Okay, dalam tournament tu contoh coach dah pilih setiap tournament maybe 15 orang lah kita bawa. Macam mana coach nak yakinkan maybe ada yang dapat main, ada yang tak dapat main, yang terasa ke apa? Kalau orang besar kita tahu macam budak-budak macam ni approach tuan. Itu pun satu orang kata satu bukan masalah lah tapi satu beban jugalah sebab kita kena faham bila dia orang di sini sebab every tournament tu sebab kita akan kenakan sedikit bayaran. Sebab sekarang ni zaman sekarang ni dia orang punya style tournament yang dianjurkan tu dia ada fees pendaftaran. After that every game kena bayar. So kita kena seimbangkan lah. Tapi ada ketikanya bila kita perlukan keputusan, kita awal-awal dah beritahu dah. Kemungkinan hari ni ada yang tak dapat main ataupun main sekejap sebab kita nakkan keputusan. Sama ada kita nak menang lebih daripada satu ataupun kita nak draw. So players alhamdulillah dia orang faham. Cuma ada dah biasalah budak-budak ni kan dia hati-hati. So the next day untuk training tak turun. Ada yang sejarah saya di sini ada yang datang jumpa menangis. Dia kata ini last lah coach saya main sebab saya tak kisah tapi saya kesian dekat parent saya. Datang hantar saya tapi tak nak tengok saya main, saya tak main. So tapi kita ramai kat sini kawan-kawan semua yang boleh convince parent dia, beritahu dia ni. Alhamdulillah dia orang boleh terima lah. Dan dia orang sebab kebanyakannya bukan maaf cakap setengah parent tu dia orang tak ada background sukan. Jadi dia orang tak faham. Betul. Jadi bila kita terangkan kat dia macam ini, dia lama-lama dia kata okey. Tapi kita selalu adakan friendly match. Bila ada friendly match tu kita bagi semua main. Dan masa friendly match tu kita dah terangkan dekat player semua, ini just untuk pendedahan you all. Kalah you menang 40-0 pun tak ada makna ni pada saya. Kalah 40-0 pun tak ada. Saya nak bagi you main dulu. Sebab diorang ni dalam umur diorang ni diorang kena perlu banyak game. Sebab kita dah cuba bila banyak game tu lagi nampak dia lebih cepat matang. Dan kita selalu lawankan yang umur kecil
lawan yang besar sikit. Ataupun sizing kita pilih, kita bagi. Sebab nak bagi dia matang. Itu antara pendedahan. Macam coach kata tadi, nak bagi diorang pendedahan, nak bagi diorang matang. Okay, kalau sebagai mata seorang jurulatih sendiri, apa pendekatan yang coach gunakan? Maybe coach percaya pada talent ke ataupun bakat untuk digilap? Okey, dia macam ni. Sebab macam tadi saya cakap, budak ni ada yang gifted, ada yang so, kadang-kadang biasanya lah di mata, mungkin tu kelebihan lah, mungkin yang buat jadi coach ni, dia kadang-kadang dia boleh nampak sisi mana budak ni. Mungkin dari segi skill dia, kau buat macam mana pun dia tak boleh, dia ni keras, tapi dia ada satu kesungguhan, dia ada strength. So kita gunakan dia, kelebihan dia tu untuk satu-satu benda macam ni. Okey, kau memang jenis kau memang menang bola, paskal. Kau menang, saya tak nak banyak, you pergi every ball you pergi chase play opponent, dapat bola bagi kawan awak. Sebab awak, frankly speaking, awak tak boleh pergi. Kita tahu kan, kita tahu. Tapi lama kelamaan budak-budak ni dia anggap benda ni mungkin satu cabaran lah. Coach tak percaya kat aku lah. Sesekali dia buat. Lepas tu kita convince balik cakap, sekarang ni awak ada keyakinan. Saya cakap awak jangan buat, tapi awak buat. Maksudnya awak tahu awak punya tu. So teruskan. Kita tak boleh halang budak-budak ni kan. Kita just bagi guide je. Sebab kadang-kadang kan kat luar kita jerit-jerit kan, tapi dia buat bodoh je. Itu antara benda tu. Sebab tu saya cakap dengan Coach Syam pun, cakap dia, sebab kami ambil ni semua kebanyakan coach kawan-kawan sekolah, apa semua yang kita tahu. Sebab kita pernah cuba yang bukan kita nak undergrade orang ke apa tak, tapi setengah orang ni, sebab macam you cakap tadi, mengajar budak ni lain. Betul. Lain. Walaupun you ada lesson A sekalipun, tapi kalau you, sebab lesson A ni you dah selected players, dia dah tahu dah basic ni tak payah ajar dah. Betul. You buat tactical. Yang ini you buat tactical tak jadi. Sebab dia memang macam tu kan. Tapi itu antara cabaran, tapi seronok. Memang seronok sebab kita memang kaki bola dan kita harapkan apa ilmu yang setakat yang kita ada ni kita curahkan budak-budak, dan kita berbangga jugalah sebab ada salah seorang budak kita, dia bukan masuk daripada kecil lah, dia masuk di bawah umur bawah 16 kalau tak salah saya. Kita buat pergi tournament, and then dia ada peluang apa semua, dia pergi selection dekat KL, dan minggu lepas kita buat friendly dekat Universiti Masa. Dia datang, dia jumpa coach yang cakap, Amirul dapat mana? Dia kata dia sekarang main beli KL. Alhamdulillah, itu satu kita rasa macam then budaknya dia nampak betul lah coach, dulu coach cakap macam ni, betul lah. Saya cakap you pergilah tinggi mana pun, latihan dia lebih kurang sama. You datang, you duduk sembang-sembang, borak-borak, memang ni. You ambil bola, you juggling apa semua, dia kata sama je. Sebab itu nak asah. Saya cakap dengan dia, dengan budak-budak ni selalu saya cakap, jangan tunggu coach. Datang, bola memang banyak, ambil juggling apa. Kalau you tengok budak-budak kan, Ronaldo. Saya cakap, Ronaldo yang macam terhebat pun, dia tetap juga buat benda yang sama. Sebab kita ni manusia kan. Tapi, saya seronok bukan apa, sebab budak-budak dia dapat faham. And then, cakap, kalau you nak main betul-betul. Jangan datang main-main. Kalau you nak main-main, lebih baik Sabtu pagi, Ahad pagi duduk rumah, mak you buat nasi lemak, makan, lepas tu tengok kartun. Daripada berpanas kat sini kan. So nak datang, mana tahu rezeki. Betul. So budak-budak. Tapi alhamdulillah sekarang ni memang ramai. Kita terpaksa buat 2 sesi. Macam pagi tadi kita buat, sekarang ni tambah pula satu lagi, U19. Oh, U19. U19 ni Cik Syam buat sebabkan kesinambungan budak-budak yang U17 dengan kita. So selepas dia SPM, sementara dia belum pergi sambung belajar ke ataupun tak nak sambung, dia tak ada ke mana. So kita buat dan kita panggil lagi apa semua. Kita panggil seorang lagi coach. Besok kita ada friendly match dekat Imbayu. So kita cuba, iaitu kita masuk Liga ISMA katanya, bawah 19. So kita cuba adakan platform untuk diorang lah. Okay, macam dari segi coach sendiri, contoh sebelum pemilihan untuk kesebelasan utama ke friendly match ke, friendly match okey lah, kita bagi pendedahan. Kalau macam tournament utama, apa yang coach pandang dulu pada segi player untuk meletakkan dia dalam kesebelasan utama? Okey, pada saya satu, of course lah, kita tengok keperluan game tu. Keduanya, saya titik beratkan budak-budak ni, saya cakap disiplin lah. Betul, disiplin itu yang penting. Kalau you bagus macam mana pun, senang cerita, kalau you disiplin macam mana, bagus macam mana tapi disiplin out, kalau you pergi kat luar, orang tak nampak you. Saya cakap, saya lebih menitik beratkan budak-budak di sini, ada peluang, kita selalu bagi peluang kat dia, carikan peluang untuk dia. Okey, sana ada selection, pergi. Sebab kalau dia dah biasa disiplin kat sini, so kalau dia pergi di luar, di mana-mana pun, so benda tu orang boleh nampak. Tapi kalau you bagus tapi disiplin out, saya rasa tak ke mana lah. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Dan yang ketiganya, dalam masa yang sama,
parent. Dengan support. Yes. Support sistem daripada parent tu amat penting untuk grassroots. Sebab macam zaman kita dulu cakap dengan mak bapak, kau pergilah sendiri. Saya ingat saya dulu masa sekolah tahun 89, saya nak training, nak pergi selection Razak Cup Selangor. Duduk di Padang Jawa, kena naik bas pergi ke Jalan Osman, PJ. Training kat Jalan 10 tu. Macam tu lah mak saya cakap, kau pergilah sendiri. Dah tak peduli apa pun. Duit kau pandai-pandai lah. Kau jimat, belanja sekolah, buat tambang. Dan Alhamdulillah, berkat dengan itu, Alhamdulillah lah, kita dapat lah kan apa yang kita nak kan. So sekarang ni saya cakap dengan budak, kita bukan nak cerita apa supaya diorang cakap, yol, sungguh bertuah sekarang ni. Mak bapak datang naik kereta, lepas habis tu pergi kedai mamak, makan baik-baik punya kan. Tapi kalau korang macam ni juga, rugilah. So tolong. Tapi yelah, kalau yang macam ni, yang bawah 12 ni, kita belum nampak. Ada yang bagus tapi belum nampak. Tapi dia bila masuk 13 ke atas tu, dia ada dua lah. Sama ada dah pandai menyemat, dia dah kurang nak main bola. Ataupun kalau yang betul-betul minat je. Pada saya cakap dengan Coach Syam, yang kecil-kecil ni sebab dia kadang-kadang ikut kawan-kawan. Kawan datang training, main bola mana sana, dia pergi. Nak tengok dia orang ni, orang kata betul-betul minat, masuk tingkatan 1. Itu pengalaman lah kan. Sebab bila tingkatan 1, dia dah mula pandai pakai format, dia dah mula menyemat, dah ada makwa lah apa semua kan. Kalau dia berminat, dia akan turun. Betul. Yang itu saya nampak. Jadi kadang-kadang saya, bila dah ramai ni, kita bukan nak belagak, tapi kadang-kadang kita tak nak, orang kata buang masa kita dan buang masa dia. Kita nak memujuk dia, marilah ni training apa semua. You nak main, tak main? Tak nak main, okey, saya tak boleh paksa. Tak guna saya paksa. Sebab yang nak bayar mak bapak awak. Ada yang lebih penting nak kena hantar. Kalau game, dia kadang tinggal sini je kan. Coach naik dengan coach, apa semua. Okey lah. Tapi kalau dah selalu sangat, tu support sistem daripada parent tu amat penting lah buat masa sekarang ni. Ya betul, sebab di program grassroots ni mungkin macam coach cakap tadi, bawah 12 ni bagi pendedahan lah. Yes. Mungkin once diorang dah form 1, form 2, itulah diorang pilihan diorang. Yes. Kalau rasa okey aku dah bakat, nak teruskan. Betul. Harapan terakhir coach melihat dan melatih daripada KB Park Berjaya. Okey, harapan Berjaya Park ni. Harapan saya nak tengok seramai mungkin budak-budak yang daripada dapat pendidikan awal lah dari segi bola sepak di sini, dapat orang kata meneruskan minat diorang ke peringkat yang lebih tertinggi lah. Sebab saya memikirkan kalau dulu mungkin sukan, especially bola ni orang kata tak ada future. Sekarang ni diorang dah nampak. Bila kita tanya dengan diorang, siapa yang tu? Oh, dia sebut Arif Aiman, Akia. Okey, you nak macam diorang, you tahu tak macam mana pengorbanan diorang tu? Umur yang remaja macam tu, dia tak dapat macam you all sendiri duduk kedai mamak, dia nak kena jaga semua tu. So mesti ada. Nak berjaya, kena ada pengorbanan. So kalau sanggup itu, okey, teruskan. Dan dari segi kelab pun, saya rasa kelab ni dah buat hampir yang terbaik lah. Dengan dana yang kita ada, hasil daripada collection budak-budak je. Sebab pada saya lah, RM5 tu untuk zaman sekarang ni sangat murah. Sebab saya selalu membuat satu analogi. Kalau kita hantar dengan anak ke rumah orang pun, lewat 1 jam pun RM10 dikira. Zaman sekarang itu dia tak di rumah. Ini kita nak jaga anak orang tengah-tengah panas ni. Apa-apa jadi pun kita bertanggungjawab jugalah sikit sebanyak kan. Dan setakat ni alhamdulillah parent banyak yang support dan semakin ramai. Dah 100 lebih dah saya rasa. Terpaksa kita terpaksa asingkan. Kalau tidak dulu kita sana bawa 10, bawa 8, bawa 12, yang besar-besar sebelah sana. Jadi bila kita dah masuk tournament ni, kita perlukan padangan besar untuk bagi diorang main padang besar. Kita nampak kelemahan kita kat situ. So kita terpaksa asingkan lah. Dan coach pun bertambah ramai dan semua coach yang ada ni semua orang kata yang penting minat dengan budak. Betul. Hati budak. Hati budak tu bukan senang. Betul. Kalau jenis jerit-jerit marah sebab kita dulu players juga, kita tahu. Aku tengah penat ni, kau jerit-jerit kan. Jadi dia kena main psikologi lah dengan budak-budak. Itu yang. Okey coach, terima kasih banyak sebelum masa dengan 5 Malaysia. Saya doakan coach tim KB Berjaya Park pun berjaya suatu hari nanti. InsyaAllah, terima kasih banyak. Melahirkan bakat-bakat muda tu sebenarnya bagus. Ya, ada ramai lagi orang kata menaikkan bola sepak di sukan banyak pilihan, bagi banyak pilihan. Betul. Terima kasih guys. Okey sama. Okey. It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Alright guys, sekarang ni Hisham bersama dengan salah seorang parents yang menghantar anak dia dekat kelab
KB Berjaya Park ni, iaitu Tuan Mas Rizal. Tuan, sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, mungkin tadi kita dah interview pengasas kelab ni dengan coach juga. Macam daripada segi side parent pula, ibu bapa pula, kenapa Tuan menghantar, first kali menghantar anak Tuan bermain bola dulu? Saya tak tahu. Sebab asalnya sebab saya dulu main bola, memang minat bola. Jadi kebetulan anak saya ramai lelaki kan, dari pelbagai peringkat umur. Lepas tu untuk di Berjaya Park ni memang berhampiran dengan kawasan rumah saya lah. Jadi bila saya dapat tahu memang ada akademi grassroots di Berjaya Park ni, jadi memang saya berminat nak cuba hantar lah untuk mengasah bakat anak-anak saya lah. Okey. Sebelum nak hantar anak tu, diorang memang minat main bola ke ataupun diorang kata okey tak apa, jom kita bagi je, kita minat hantar je. Okey. Nak ikutkan kalau saya tengok diorang lagi minat sebenarnya nak main gadget ke kan. Itu sampai sekarang saya sungguh minat main gadget. Jadi saya cuba nak alihkan sebersikit kan perhatian diorang daripada tumpuan, selain daripada diorang belajar, diorang main gadget. Jadi saya nak banyakkan permainan outdoor untuk diorang keluar peluh, untuk diorang bersukan. Jadi saya yang kena push, kena galakkan dulu sehingga diorang datang minat tu. Okay, tadi Tuan kata ramai anak lelaki, berapa orang tu? Okey, untuk setakat ni saya alhamdulillah 4 orang lelaki, seorang perempuan. Okey, 4 hantar lelaki hantar kat sini. Yang 3 orang kira U8, U12 dan U13. Memang saya dah hantar lah ke sini. Okey. Mungkin selepas menghantar, ada tak perubahan apa yang Tuan nampak daripada anak Tuan sendiri dalam selepas masuk akademi ni? Alhamdulillah, apa yang saya nampak, pada asalnya dia ada yang tak ada tenang bola kan, tak rasa confident nak kawal bola. Tapi lepas saya hantar tu, dia bersistematik lah permainan dia, dari segi kawalan bola dia, dari segi keberanian dia. Sebab di kelab ni saya nampak dia ada bagi pendedahan dekat untuk masuk ke pertandingan liga, friendly match. Jadi saya rasa bagus sangatlah untuk perkembangan anak-anak lah. Okay. Sebab mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang, mungkin ibu bapa tu berbeza lah. Mungkin zaman kita dulu mungkin susah kot nak ada akademi macam ni. Mungkin zaman sekarang akademi tu dah banyak untuk program grassroots. Dan selain program akademi grassroots, support sistem dari ibu bapa tu sangat penting. So Tuan memang support anak Tuan untuk bermain bola. Mungkin Tuan ada tak menghalang ataupun memang menjadikan ini sebagai sebahagian daripada aktiviti, ataupun memang nak push orang untuk menjadikan ini sebagai kerjaya bola sepak? Sebab sekarang pun bermain bola gaji pun agak mahal juga. Ya, betul. Pada saya, niat asal saya, itulah saya cakap, nak bagi beriadah, nak bersukan dan nak tengok bakat sama ada dia boleh pergi jauh ataupun tidak. Jadi sekiranya saya tengok ada anak-anak saya yang memang dia boleh pergi jauh, dan memang setelah dia buat latihan, dia masuk pertandingan, bakat dia tu semakin orang kata sharp, dan dia memang ada talent lah untuk pergi jauh. Jadi saya akan bagi komitmen lah untuk dia pergi jauh. Tapi maksudnya sekiranya boleh dia pergi jauh, saya tak akan menghalang dan saya akan bagi galakan. Tapi sekiranya mungkin dia terbatas, dia punya bakat ke apa kan, saya still hantar dia untuk bersukan, bermain bola. Tapi mungkin tak dapat teruskan ke atas lah. Tapi sekiranya ada peluang masuk pertandingan, friendly match, saya akan cuba galakkan lah. Betul. Okey, mungkin harapan terakhir tu lah sebagai ibu bapa untuk anak-anak muda ni. Mungkin ada parents yang tak berapa setuju nak hantar anak dia main bola ke. Maybe ada setengah parents yang tak apalah, main je lah gadget. Sekarang gadget pun boleh jadikan kerjaya juga, gamers kan. So contoh macam mana untuk galakkan, maybe ada aktiviti luar juga untuk ibu bapa menggalakkan anak dia? Betul, saya setuju tu. Maksudnya memang generasi sekarang ni kan, bila terdedah dengan media sosial, YouTube, IG, TikTok semua kan, saya faham mungkin boleh jadi sebagai kerjaya. Tapi sekurang-kurangnya bila kita memang orang kata bahasanya macam kita tarik anak kita keluar untuk bersukan, untuk keluarkan peluh. Jadi diorang tak ada macam terperap dalam bilik ataupun diorang dalam dunia gadget, dunia game online saja semata-mata. Jadi sebab di dalam, contohnya dalam sukan bola sepak, bila kita hantar dalam akademi ni, diorang akan belajar bermacam-macam, bukan sekadar bermain bola sepak. Bagaimana diorang nak bermain secara berkumpulan, macam mana diorang nak berinteraksi dengan kawan, bekerjasama.
Jadi banyak orang kata apa faedah dan manfaat yang diorang dapat. Walaupun bukan hanya daripada sukan bola sepak sajalah, sukan-sukan lain pun. Tapi saya nampak dari segi bola sepak ni, satu saya minat dan dia kapasiti dia ramai kan. Jadi sangat baiklah saya tengok perkembangan anak pun. Contohnya sebagai anak kita hantar di sini, coach tu akan bagi tunjuk ajar, bagi penerangan. Jadi anak tu lebih fokus. Dia lebih mudah untuk dapat ilmu lah. Okey tuan, terima kasih untuk luangkan masa dengan Harimau Melaya. InsyaAllah saya doakan anak tuan maybe menjadi pemain bola satu hari nanti. InsyaAllah. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Okay guys, sekarang ni Hisham bersama dengan dua orang pelatih daripada Akademi KB Berjaya Park ni, Firhan dengan Irfan. Betul? Betul. Okey, umur berapa tahun? Umur 12. 12. 10. 11. 11 dengan 12. Okey, best tak main bola kat sini? Best. Seronok. Seronok. Okey, adik main apa? Midfield. Midfield. Adik main keeper. Yes. Okey, kenapa memilih keeper dulu? Tanya Firhan dulu. Sebab dulu tengok orang main keeper macam best, main lah keeper. Siapa idola keeper? Peter Cech. Peter Cech. Oi, minat Chelsea Peter Cech. Okey. Irfan kan? Okey, Irfan main midfield. Siapa idola Irfan? Ozil. Minat kau Arsenal. Okey, mungkin Irfan boleh kongsikan apa pengalaman Irfan setelah dah beraksi bersama Berjaya Park punya akademi ni. Apa yang Irfan boleh kongsikan dengan orang ramai? Yang paling seronok? Paling seronok menang besar 4-1. 4-1. Ada assist, ada skor? Ada assist. 4-1 untuk ni keeper. Waktu tu main Liga Champion Selangor. Waktu tu menang 5-3 tak silap lawan Soccer Star. Lawan Soccer Star. So ada soalan lagi tanya untuk adik-adik ni. Okey, terima kasih. Cita-cita? Kita jadi keeper lah. Keeper. Okey, nak main kelab mana satu hari nanti kalau boleh? KL. Jarang-jarang masuk. Okey. Nanti nak main JDT. Main JDT. Guys, thank you.